Hai, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada anda di luar sana, anda sedang menonton Next Step Response pada petang ini bersama saya, Zamirul Nur Hakim. Seperti biasa, kita membawakan berita-berita sensasi terkini khususnya tentang politik tanah air. Pada 29 Oktober yang lalu, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun selesai bermesyuarat untuk membincangkan dan menetapkan sikap mereka untuk mendepani Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan dalam persidangan parlimen yang akan tiba tak lama lagi. Baik, untuk merungkai dengan lebih lanjut, kita Next Step Response telah pun menjemput YB Sheikh Ibrahim sebagai ahli Parlimen Ledang yang juga merupakan ahli Majlis Presiden Parti Keadilan Rakyat untuk merungkaikan tentang sikap Pakatan Harapan terhadap pembentangan Belanjawan 2021 yang akan tiba nanti. Baik, Assalamualaikum YB bersama saya, boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput. Baik, terima kasih YB Sheikh Ibrahim kerana sudi bersama Next Step Response pada petang ini. Baik YB, soalan yang pertama, bolehkah YB ulas sedikit tentang keputusan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan tentang rundingan antara Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan pihak pembangkang untuk Belanjawan 2021 yang akan berlaku tak lama lagi? Okey, terima kasih. Saya berpendapat bahawa ini adalah satu tindakan yang beradab dan berhemah yang dilakukan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, iaitu menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, di mana Duli Yang Maha Mulia Agong telah memberikan nasihat, telah mengeluarkan titahnya pada 28 hari bulan Oktober dan memberikan satu gambaran bahawa kita sebagai ahli-ahli politik, sebagai ahli parlimen, sebagai parti-parti dalam politik dalam negara kita ini untuk bekerjasama untuk demi kelangsungan kesejahteraan rakyat dan juga untuk memastikan kita boleh keluar daripada wabak COVID-19. Jadi bagi saya secara umumnya nampak seperti kita pun sama-samalah bekerjasama. Kita lihat ini satu ruang yang diberikan untuk pembangkang juga, supaya apabila membahaskan ataupun membentangkan Belanjawan 2021 nanti, maka kaedah kerjasama tu mesti dituntaskan. Maksudnya dia mesti ada cara di mana kita boleh bekerjasama. Sebab itu saya rasa dalam surat ataupun dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden juga menyebutkan secara jelas bahawa belanjawan itu wajar dirundingkan sebelum dibentangkan. Kerana kebiasaannya belanjawan ini tidak akan dibincangkan ataupun diberikan taklimat sebelum daripada pembentangan. Kita cuma dengar pada hari dibentangkan dan kemudian selepas itu barulah kita boleh bahas ataupun kita boleh bincangkan. Okey, baik, disebabkan perkara tersebut sehingga ke hari ini belum ada apa-apa rundingan yang maklumat kita temui lah, di mana belum ada apa-apa rundingan yang berlaku antara Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan mana-mana blok pembangkang. Jadi YB sebagai ahli parlimen, apa jangkaan YB terhadap pembentangan Belanjawan 2021 itu nanti? Saya percaya, saya sebenarnya agak pesimistik terhadap usaha untuk dibentangkan terlebih dahulu kepada pembangkang oleh kerajaan. Kerana saya rasa mereka mungkin takut dengan bayangan mereka sendiri dan mereka percaya bahawa jika dibentangkan, mereka bimbang bahawa satu persiapan yang lebih rapi akan dibuat oleh pembangkang dan kemudiannya mungkin bajet itu atau belanjawan itu mungkin akan terpaksa banyak yang dipinda ataupun diubah, dan lebih parah daripada itu bermakna mungkin belanjawan itu tidak dapat diluluskan. Maksudnya bagi saya, walaupun tuanku telah pun menitahkan supaya kita semua memberikan sokongan kepada belanjawan ini, tapi saya ambil itu sebagai sikap untuk kita berbahas, berbincang dengan teliti dan kalau misalnya semua dapat dibentangkan terlebih dahulu, kita masuk ke parlimen, kita tahu tentang bajet belanjawan, maka ianya lebih mudah untuk diteliti. Saya rasa ciri untuk kita semak dan imbang ni adalah salah satu ciri penting di dalam parlimen. Kalau misalnya tidak berlaku satu perbahasan yang positif, perbahasan yang tuntas dengan adanya pembentangan awal berkenaan dengan belanjawan, saya bimbang belanjawan ini tidak sebenarnya memberikan gambaran benar-benar untuk
melihat dari segi kesejahteraan rakyat ataupun untuk menangani COVID-19. Okey Wabi, berkaitan dengan moratorium, ada beberapa pihak yang menyatakan bahawa moratorium perlu dilanjutkan lagi. Jadi apakah pendapat peribadi YB terhadap moratorium ini? Adakah perlu dilanjutkan atau bagaimana? Ya, perlu dilanjutkan. Daripada dulu masa kita sidang parlimen yang lepas pun, sebenarnya cadangan untuk ataupun permohonan kita untuk moratorium ini dilanjutkan sudah pun dibuat. Tapi pada ketika itu saya masih ingat Menteri Keuangan menyebutkan bahawa dia akan tengok dahulu sama ada sesuai ataupun tidak. Akhirnya mereka buat secara bersasar moratorium pinjaman itu, tetapi ianya tidak merangkumi kependudukan yang umum. Maksudnya saya rasa sebenarnya kalau nak kira memang ramai daripada kalangan rakyat Malaysia ni masih lagi terbelenggu dengan hutang dan ditambah pula dengan keadaan pekerjaan yang tidak menentu, ada yang dibuang kerja. Dan akhirnya mereka terpaksa pula bayar pinjaman yang tidak ada lagi moratorium. Jadi di pelanjutan moratorium ini saya rasa antara ciri penting kita nak lihat dalam bajet, dalam belanjawan, dan kita letakkan itu, saya rasa dalam Majlis Presiden pun meletakkan cadangan itu dalam kenyataan mereka sendiri. So ini penting sebab kalau misalnya perkara ini tidak berlaku, moratorium ini tidak dilanjutkan, tiba-tiba dalam keadaan tidak bekerja, tiada pendapatan, tetapi hutang perlu dibayar. Ini akan menambah teruk lagi lah keadaan ekonomi penduduk rakyat dan juga keadaan ekonomi negara. Baik, YB, berkenaan dengan sikap Pakatan Harapan, apakah sekarang Pakatan Harapan masih lagi dalam usaha untuk mengembalikan mandat PRU14 yang lalu, ataupun kini mungkin Pakatan Harapan telah pun meletakkan fokus usaha untuk 100% pada PRU15 yang akan datang? Boleh YB komen sedikit? Saya kalau lihat kepada kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan itu, seolah-olahnya macam sudah pinggirkanlah, maknanya usaha untuk dapatkan kembali mandat rakyat itu melalui Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Agong, dan proses itu bagi saya rasa masih lagi berjalan. Maksudnya kalau kita lihat sebelum ini, apabila Datuk Seri Anwar menghadap Tuanku Agong, Tuanku Agong telah pun menerima menghadap, dan kemudian kita diberitahu, dimaklumkan bahawa ketua-ketua parti akan dihubungi untuk menghadap Tuanku Agong pula. Tapi saya lihat proses itu belum selesai. Maksudnya kalau nak kira dari segi parlimen dan juga dari segi belanjawan, memang betul lah kita cuma tinggal lagi 3 hari sahaja. So kalau berdasarkan 3 hari ini, seolah-olahnya tak jadi apalah. Maksudnya tidak nampak ada kemungkinan bahawa Agong akan memanggil pula ketua-ketua parti untuk dapat pengesahan bilangan yang mencukupi kepada Datuk Seri Anwar. Kalau ini tidak berlaku dan gayanya begitu, kita pun dah dengar titah daripada Tuanku Agong, maka next step kita adalah untuk kita berlawan dalam parlimen lah, ya, untuk kita memberikan tentangan di parlimen dan berbahas dan berbincang. Seterusnya misalnya dalam usaha kita untuk mengembalikan mandat itu adalah dengan menguji sama ada kerajaan mempunyai cukup bilang ataupun tidak. Seperti contohnya ada usul tidak percaya dan sebagainya. Walaupun saya faham usul tidak percaya ni pun sebenarnya dia bergantung kepada kerajaan dan menteri. Speaker pun telah pun memberikan apa dia panggil ni, justifikasinya. Jadi saya rasa kalau undi tak percaya ini ada kemungkinan tak naik pula. Jadi yang tinggal adalah dalam kita melihat beberapa rang undang-undang, terutamanya rang undang-undang belanjawan, iaitu money bill. Jadi kalau money bill ini ataupun rang undang-undang yang berkenaan dengan keuangan ini tidak lulus, maka ianya secara tersendiri menyebabkan kerajaan ini ataupun Perdana Menteri kena meletakkan jawatan. Jadi ini implikasi dia lah. Cuma saya juga berharaplah secara peribadi bahawa kita masih harus terus usaha untuk dapatkan kembali mandat rakyat yang telah diberi pada pilihan raya umum yang lepas. Tapi saya tak tahu lagi apakah ada sudut-sudut lain ataupun ada perancangan lain yang dilakukan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Baik, saya menurut jawapan YB sebentar tadi, di mana YB mula-mula mengatakan bahawa Pakatan Harapan seolah sekarang ini telah
beralih fokus untuk fokus kepada PRU15. Dan dalam masa yang sama YB tidak menjatuhkan ataupun meninggalkan harapan bahawa kita masih boleh berusaha untuk mengembalikan mandat PRU14. Jadi soalan saya, adakah Pakatan Harapan bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak membentuk satu koalisi yang lebih kukuh untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional? Ya, betul. Kalau misalnya kita faham daripada apa yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebutkan berkenaan dengan sokongan yang beliau dapat, sokongan itu datang daripada banyak pihak. Yang mungkin tak tahunya adalah siapakah betul-betul nama-nama ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan tersebut. Tapi yang jelasnya daripada kalangan yang menyokong itu adalah daripada ahli parlimen UMNO. Jadi kita tidak menolak sokongan kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, dan sokongan itu cuma sokongan itu kita juga mahu supaya ianya tidak bersyarat. Maksudnya mereka sokong Anwar, maka kes-kes mahkamah dia dilepaskan, ataupun mereka sokong Anwar, maka jawatan-jawatan tertentu diberikan, pampasan ataupun dipanggil imbuhan-imbuhan diberikan. Saya rasa itu telah pun disebutkan dengan jelas oleh Datuk Seri Anwar. Apabila ditanya oleh media, beliau juga sebutkan bahawa sekiranya ada di kalangan yang menyokong beliau, kes mereka itu terpulang kepada mahkamah mengikut proses undang-undang, mengikut kedaulatan undang-undang dan juga kebebasan kehakiman. Jadi saya rasa cukup jelas di situ. Cuma kita lihat bahawa kerajaan sekarang ini banyak perkara yang telah mereka gagal lakukan. Dan kita bimbang sekiranya ini berterusan, maka masalahnya adalah kita lihat kita tidak dapat mendepani COVID dengan betul, kita tidak dapat mendepani ekonomi dengan betul, dan kita tidak benar-benar bantu rakyat. Jadi sebab itu saya rasa usaha untuk mendapatkan sokongan daripada mana-mana pihak adalah terbuka, tapi saya percaya pihak Majlis Presiden Pakatan Harapan ada ciri-cirinya bagaimana kita untuk menerima sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang lain. Tapi saya haraplah memang di kalangan ahli-ahli parlimen ini bukan yang ada terpalit dengan rasuah, yang terpalit dengan kes-kes jenayah, ataupun yang jelas pribadi mereka adalah sebagai orang yang terlibat dalam kleptokrasi, terutamanya seperti Datuk Seri Najib. Baik, saya fikir jawapan YB itu dah cukup jelas sehingga mention nama terus. Kerana itulah jelas bahawa Pakatan Harapan terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa, tapi nilai prinsip itu kekal, bahawa kita tidak mahu ada mana-mana ahli politik yang bebas apabila bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bebas daripada segala tuduhan rasuah dan sebagainya. Baik, sekian saja untuk soalan pada hari ini YB. InsyaAllah sekiranya ada lagi isu-isu semasa yang boleh kita jemput YB Sheikh Ibrahim untuk bersama kita, insyaAllah kita akan jemput YB untuk turut bersama. Terima kasih. Terima kasih YB Sheikh Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian saja untuk next response pada petang ini. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa like, komen dan share Facebook page Next Step Malaysia bersama saya, Zamirul Nur Hakim. Salam hormat.